Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan barakah, pagi yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pagi ini adalah merupakan pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang di luar sana sentiasa dalam rahmat, perlindungan dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita hadis yang ke-9 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithut tasi'. Wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, hadis ke-9 daripada Anas radhiyallahu anhu qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tasahharu, hendaklah kamu bersahur, kata Nabi. Hendaklah kamu bersahur. Fa innas sahur, kerana sesungguhnya di dalam sahur itu barakah, terdapatnya barakah. Muttafaqun alaih. Jadi ini muttafaq alaih. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, hadis ini adalah berkenaan dengan sahur. Berkenaan dengan sahur. Nabi SAW menyebutkan kepada kita secara jelas tentang tuntutan supaya kita bersahur. Kerana kata Nabi SAW, di dalam sahur itu adanya barakah. Di dalam sahur itu adanya barakah. Kita tengok sedikit penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Sahur adalah waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Sahur adalah waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Waktu sahur adalah tempohnya 1/3 malam yang terakhir sebelum masuknya waktu subuh ataupun sebelum terbitnya fajar shadiq yang kedua. Sebelum terbitnya fajar shadiq, ini fajar yang kedua. Pada waktu inilah kita disunatkan untuk kita bangun daripada tidur kita bagi melakukan ibadah kepada Allah seperti mana salat, berzikir, salawat, membaca Quran dan sebagainya. Dan juga waktu sahur tersebut, para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan agar segala permintaan hamba-hambanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berdoa kepada Allah agar sentiasa merahmati mereka yang menghidupkan qiyamul lail, lebih-lebih lagi pada malam bulan Ramadan. Oleh itu, orang yang bersahur juga akan mendapat barakah dan rahmat daripada Allah, hasil daripada doa para malaikat keseluruhannya. Bukan hanya itu sahaja, bahkan di dalam sebuah hadis riwayat oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yang mana kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar. Hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Hadis daripada Amr bin Al-As. Hadis daripada Amr bin Al-As, kata dia, Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab ialah aklatus sahar, yakni dengan adanya makan pada waktu sahur. Berbeza. Sebab itu dalam ibadat kita kena berbeza dengan kelompok Yahudi, kelompok ahlul kitab.
Maka di antara perbezaan kita dengan ahlul kitab, ketika mana kita berpuasa sangat-sangat disunatkan, mustahab, mandub, digalakkan kita apabila kita berpuasa bersahur. Cuma waktu sahur yang ditetapkan adalah pada waktu 1/3 malam yang terakhir. Pada waktu itulah waktu yang sangat mustajab akan doa para malaikat bersama dengan kita, dan pada waktu itulah segala permintaan hamba dimakbulkan oleh Allah. Maka sebab itu disebut oleh Nabi SAW pada waktu sahur tersebut terdapatnya barakah. Barakah yang ini termasuklah barakah itu daripada doa para malaikat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga waktu tersebut adalah merupakan waktu yang mustajab akan doa. Bahkan di dalam Islam mengajarkan kita agar apabila kita bersahur melewatkan makan sahur sehingga hampir-hampir masuk waktu salat subuh. Ini adalah sangat-sangat digalakkan. Apabila kita bersahur, digalakkan di hujur-hujur waktu sahur. Hampir-hampir mendekati kepada solat subuh. Amalan melewatkan sahur ini adalah merupakan sunnah. Bukan sahaja sunat, tapi ianya adalah merupakan sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memperolehi barakah, rahmat, kejayaan, keberkatan, maghfirah dunia dan akhirat adalah kita dengan kita mengikuti sunnah kekasih Allah yang di Nabi Muhammad Mustafa SAW. Jadi dalam bab kita bersahur, Nabi SAW mengakhirkan melewatkan sahur. Hadis semalam kita baca anjuran Nabi menyegerakan berbuka puasa. Ini sunnah. Sunat dan sunnah. Menyegerakan berbuka puasa. Tapi dalam bab sahur, sunat dan sunnah adalah mengakhirkan waktu sahur sehingga hampir-hampir kepada waktu solat subuh. Hikmahnya ialah amalan ini meringankan puasa seseorang pada waktu siang. Bahkan memberi lebih tenaga kepadanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, bersahur adalah makan di akhir malam sebelum terbitnya fajar, iaitu sebelum masuknya waktu subuh. Yang kedua, berkat daripada bersahur ini adalah kita menyediakan badan untuk beribadat di waktu siang Ramadan, serta keadaan diri akan menjadi lebih cergas berkat daripada bersahur. Dan yang ketiga, apa juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan, pasti adanya keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini itu perkongsian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua hidayah dan taufik untuk kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua segi ibadat kita. Kerana inilah salah satu daripada syarat penerimaan amal, yakni mutaba'ah lirrasul, yakni mengikuti akan Rasul. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. InsyaAllah besok kita akan bertemu hadis yang ke-10 berkenaan dengan sunnah ketika mana berbuka puasa. Yani apakah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berbuka puasa. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu